dan Sabah duduk di tempat tertinggi. Betul. Di mana di bawah kerajaan pimpinan pemimpin masa itu mencatat 8.2%. Kita jangan lupa jasa pemimpin-pemimpin sebelum ini, termasuk Tan Sri Musa. Kita juga sedar bahawa sejak warisan memerintah daripada 8.2% dia jatuh kepada tahun berikutnya kepada 1.5%, tuan-tuan. Dan selepas itu tahun 2019 dia jatuh lagi pada 0.5%. Tapi bila saya dengar ucapan Datuk Syafiee, dia kata bukan saja ekonomi Sabah jatuh, ekonomi Amerika Syarikat pun jatuh, ekonomi China pun jatuh, ekonomi Singapura pun jatuh kerana COVID. Dia kata COVID bila? COVID tahun 2020. Bulan Februari baru berlaku. Saya sebut angka 2018 dan 2019 sebelum berlakunya penularan COVID. Dia kata kerana COVID ekonomi Sabah lumpuh. Dia buyuk dengan dia fikir orang tak boleh menilai ucapan dia. Tuan-tuan elok tengok balik video tu. Dia tipu kegagalan kerajaan warisan di bumi Sabah ini selama ini 26 bulan amat ketara. Zaman kita banyak kita rancang. Saya memang bercita-cita melihat pembangunan Sabah ini seimbang dengan Semenanjung. Saya lulus dana yang besar untuk Sabah. Saya tak pernah datang ke Sabah tangan kosong. Apa saja kerajaan negeri Sabah minta, saya lulus. Dan ada yang dia tak minta pun saya lulus. Kita buat kluster industri, kita buat kluster minyak dan gas, kita beri bantuan kepada rakyat, dan yang paling bernilai, saya menghadiahkan Pen Borneo Highway kepada rakyat Sabah. Fasa pertama, tuan-tuan, saya lulus 16 bilion untuk Sabah. Dan yang paling bermakna, tol tak ada dikenakan langsung. Tanpa tol lebuh raya ini, atuk buat lebuh raya di Semenanjung semua kena tol. Atuk, saya dengar Datuk Seri Jamil Khair sebut dia atuk 95. Dia tambah lagi. Macam atuk 95. Dia buat tol, lepas tu ada automatik kenaikan tol setiap 5 tahun. Pening kepada saya dan rakan-rakan dalam kabinet. Macam mana nak tak bagi tol ni naik, kena bayar ganti rugi. Sebab itulah kalau saya nak tolong rakyat Sabah, saya kata jangan kenakan tol, lebuh raya ni tanpa tol. Tapi apa yang menyedihkan saya, sejak BN kalah ni, hampir semua projek-projek kita
sama ada dibatalkan, dihentikan ataupun diperlambatkan. Apa dah jadi pada Pen Borneo Highway, tuan-tuan? Sampai ketua PDP-nya kena buang kerja. Nasib baik jadi calon kita yang bertanding. Ketua eksekutif PDP Pen Borneo Highway Sabah jadi calon kita. Sepatutnya dalam perancangan mereka mesti tunjuklah PH barisan ini lebih baik daripada barisan nasional. Saya pergi merata Sabah, apa yang boleh kita lihat hari ini sumbangan warisan dan PH pada negeri Sabah? Ada kontainer saja. Ada kontainer saja. Yang saya tengok banyak spanduknya apa? Unity. Unity. Perpaduan. Seolah-olah Sabah ini tak berpadu. Selama ini adakah ada masalah perpaduan di Sabah ini? Apakah kita perlu pada warisan untuk mencapai perpaduan? Di dalam zaman barisan nasional dan sebelum itu kita sudah pun berpadu. Sabah ini mengamalkan konsep satu Malaysia yang terbaik di seluruh negara. Di kedai makan kita tengok orang Islam ada, bukan Islam ada. Tak ada masalah di sini. Budayanya pun sama-sama sambut. Sabah unik. Sabah tak ada masalah perpaduan. Sabah tak perlu warisan menang untuk mencapai unity dan perpaduan. Apa modal mereka? Unity. Sepatut modal mereka macam mana? Ada blueprint pembangunan baru untuk Sabah? Ada tidak? Tak ada. Sebab tak berani nak buat. Dulu janji dulu, tak ditunaikan lagi. Nak buat janji baru, tak berani. Sebab orang kata ini buyuk lagi. Sebab yang lama tak selesai, nak buat yang baru. Sebab tu tak ada blueprint, tak ada perancangan. Negeri Sabah masalahnya apa? Masalahnya kurang pendapatan. Masalahnya apa? Pengangguran untuk orang muda. Masalah ketiga, pembangunan kurang. Masalah keempat, kebajikan telah dipotong zaman PH dan warisan. Ini 4 perkara utama, tuan-tuan. Inilah yang patutnya kita nilai. Bukan soal unity. Kita sudah berpadu. Kita nak tahu banyak mana pekerjaan mereka boleh sediakan. Betul tidak? Bagaimana banyak mana pembangunan boleh laksanakan? Bagaimana kita boleh kurangkan, tinggikan pendapatan, dan bagaimana kebajikan rakyat boleh kita tingkatkan lagi. Dalam soal ini, tuan-tuan, track record barisan nasional yang terbaik dalam sejarah Malaysia. Oh, Datuk Syafiq kata kami tidak perlu pada BRIM. Kami nak pekerjaan, kami bukan nak BRIM. Tuan-tuan, kita nak sediakan pekerjaan. Dalam pada itu perut kita nak kena isi juga. Atuk sebut suruh rakyat ikat perut. Ini bukan tugas kerajaan suruh ikat perut. Tugas kerajaan isi perut supaya rakyat tak kelaparan. Ada makanan atas meja. Orang putih kata food on the table. Itu kerja apa? Itu tanggungjawab kerajaan, dan BN akan usahakan perkara ini, tuan-tuan, dan telah pun usahakan. Mana saya pergi, orang rakyat pun muskil.
kalau BN menang itu dapatlah 2,000 BRIM. Itu tahun 2018. Mungkin hari ini lebih pada 2,000. Mungkin 2,500. Mungkin 3,000. Kita tolong rakyat supaya dalam masyarakat kita yang kaya tak terlalu kaya dan yang miskin tidak terlalu miskin. Kita rapatkan jurangnya, tuan-tuan, supaya berlakunya masyarakat yang beradil dan saksama. Itu dia konsep Kerajaan Barisan Nasional. Dan kita tak pilih bulu, tuan-tuan. Saya dengar warisan bagi bantuan dipilih. Dia pilih. Orang BN yang dapat tak? Dia pilih. Bila kita bagi BRIM, kita tak tanya, kamu mesti jadi ahli UMNO baru dapat BRIM. Tak ada. Kita bagi pada semua. Itulah Kerajaan Barisan Nasional. Baiklah. Kita dah banyak cerita orang yang tipu kita, yang buyuk ni. Dia fikir rakyat Sabah ni paloi. Tidak. Rakyat Sabah tak paloi. Rakyat Sabah takkan benar dipatuk ular dari lubang yang sama 2 kali. Betul? Kita sudah sampai masanya kita ubah balik pada Barisan Nasional. Ubah balik. Sebab dulu dia ubah. Dia kata, kami cuba yang baru pula. Tapi bila dia dah cuba yang baru, tak tahan 22 bulan saja, dia kata baik yang lama jauh lebih baik. Tuan-tuan tahu tidak ungkapan yang paling manis selalu disebut, kami rindu zaman Barisan Nasional. Sebab mereka tahu zaman Barisan Nasional lah di mana rakyat lebih selesa. Betul? Harga sawit naik, betul tak? Harga getah naik, bantuan tambah, ya, pembangunan banyak. Tapi zaman PH dan warisan, apa dah jadi? Kurang nikmatnya. Sebab tu dia tak ada modal. Balik pada unity. Unity jadi modal dia pilihan raya ni, tuan-tuan. Kita sudah bersatu. Kita nak apa? Kita nak kepada kemajuan, pembangunan dan pendapatan lebih dan kebajikan untuk rakyat. Dan inilah komitmen Barisan Nasional kita. Tuan-tuan, di Sungai Manila ini, alhamdulillah, libaran. Ini kubu kuat kita. Saya tanya ketua PDM, dia kata selama ini tak pernah kalah sini. Dan ini lubuk pengundi ramai sekali, hampir 5,000. Dan saya tahu di sini UMNO Kedah menjaga PDM ini dengan begitu baik sekali. Terima kasih. Jadi tuan-tuan, kubu kuat kita lah akan menentukan kemenangan dua-dua calon kita di sini. Calon saudara Mokran dan saudara Tuan Haji Hamsan, dua calon ini boleh menyumbang kepada bumi Sabah ini ubah balik pada Barisan Nasional. Boleh tuan-tuan? Boleh? Boleh? Radu tetap, radu tetap, radu tetap, radu sampai, radu sampai, radu sampai. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu apa bos? Ini kali apa? Ini kali apa? Terlalu berkali apa yang ditunggu? Malu apa bos? Ini kali apa? Ini kali apa? Terlalu berkali. Kami
Demikianlah ucapan daripada bosku. Semoga dengan ucapan daripada bosku sebentar tadi akan memberikan kita inspirasi agar dapat memastikan kemenangan mutlak menjadi milik kita pada kali ini. Dengan berakhirnya ucapan dari bosku tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini, santai bersama dengan bosku. Sekali lagi jutaan terima kasih kepada bosku karena sudi meluangkan masa dengan penduduk-penduduk di Don Sungai Mandala pada hari ini.